Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin hadirin yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang keempat, anjuran Surau Ar-Rasyidin, puncak setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahdi bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Yang mana saya lihat misi utama Ustaz Mahdi menyusun kitab ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar untuk menghilangkan kekeliruan yang mungkin bersarang dalam fikiran sebahagian umat Islam, yang menyebabkan mereka itu kerap kali terhalang dari faham kebenaran yang cuba diterangkan. Kerana telah ada di dalam fikiran mereka bahawa hanya mereka lah yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan umat Islam yang lain termasuk para alim ulama sejak daripada zaman salafus soleh seolah-olah tidak mengerti sebagaimana yang mereka itu faham. Jadi ada memandang umat Islam yang lain itu lebih rendah dari mereka kerana menganggap umat Islam yang lain itu adalah ahlul bid'ah. Memang benar, dalam agama kita bid'ah ini adalah satu perkara yang dilarang. Itu satu perkara yang merupakan kesesatan. Tetapi dalil agama bukan hanya satu hadis. Dalil agama kita ini terdiri daripada ayat suci Al-Quran, daripada hadis-hadis yang pelbagai, daripada ijma' ulama', daripada qiyas, menggunakan kaedah saddu zara'i', mengambil kira masalih mursalah, melihat kepada uruf, dan pelbagai lagi sumber hukum seperti istihsan, istishab dan sebagainya yang dilihat oleh para alim ulama'. Jadi kegagalan faham ini menimbulkan soalan-soalan yang nampak seperti bijak tetapi hakikatnya tidak. Sebagai contoh, apabila kita terangkan berkaitan dengan masalah bid'ah ini, bahawa bid'ah yang sesat itu adalah perkara baharu yang bercanggah dengan syariat, yang bertentangan dengan dalil, sementara perkara baharu yang selari dengan syariat, yang tidak bercanggah dengan dalil, maka perkara baru itu boleh dilakukan. Kerana apa? Kerana ianya baik. Lalu timbullah soalan, kalaulah asalkan baik, boleh buat, kenapa tidak kita itu sembahyang subuh 4 rakaat? Ini soalan yang biasa kita jumpa dilontarkan apabila mereka ingin membangkang prinsip yang diterima oleh sekian ribuan ulama yang menerima bid'ah yang hasanah, perkara baharu yang baik. Maka dia kata kalau asalkan baik, kenapa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Ini tidak cerdik. Kerana apabila kita kata asalkan baik boleh buat, itu baik dari segi syarak,
bukan baik ikut kepala otak sendiri, tidak. Dari segi syarak, sembahyang subuh 4 rakaat dengan sengaja tidak baik. Di sinilah kepentingan bab ketiga ni, supaya orang itu faham yang mana yang dimaksudkan asalkan baik boleh buat, yang mana yang sebenarnya tak baik pun maka tak boleh buat. Iaitu di muka surat 50, bab yang ketiga, bentuk ibadah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan: apakah bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada dua bentuk ibadah yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ibadah yang jenis terikat, sama ada dengan waktu atau dengan tempat atau dengan bilangan atau dengan cara atau dengan keadaan tertentu ataupun kombinasi daripada ikatan-ikatan ini. Ada sebahagian mengistilahkan ibadah ini sebagai ibadah mahdah. Tapi kalau saya lihat dari segi ciri-cirinya itu mungkin lebih tepat dipanggil ibadah muqayyadah. Ibadah yang diikat dengan ikatan-ikatan yang tak boleh dilakukan berbeza dari ikatan. Sebagai contoh, yang terikat dengan waktu adalah solat. Berarti kalau kita sengaja mengeluarkan solat dari waktu yang ditetapkan, hukumnya haram. Kita kata daripada kita kelam kabut hari kerja, sembahyang subuh nak pergi kerja lagi tak khusyuk, maka kita ubahlah sembahyang subuh tu kita buat lebih kurang pukul 10 pagi ke, di pejabat berjemaah ramai-ramai dengan staf, tu kan lebih bagus lagi. Tak bagus. Kenapa? Kerana solat ada waktu dia. Sengaja mengeluarkan sama ada diawalkan atau dilewatkan, hukumnya haram, kecuali kalau syarak sendiri benarkan. Seumpama syarak benarkan untuk orang yang musafir, dia mengeluarkan waktu itu ke arah yang awal, namanya jamak takdim, ataupun mengeluarkan waktu itu ke arah yang lewat, iaitu jamak takhir. Syarak benarkan, dia jadi satu pengecualian. Asalnya tak boleh. Begitu juga misalnya haji. Haji ada masa dia, wukuf berapa hari bulan, mabit bila. Dan jadi kalaulah satu orang itu memang pernah dicadangkan oleh satu orang, kata dia, why not haji sepanjang tahun, supaya tidak berlaku kesesakan. Bila berlaku rempuhan di Terawung, ramai yang jemaah haji meninggal dunia, maka orang ini bagi idea, kata dia, why not haji dilakukan sepanjang tahun. Nak pergi haji Rabiul Awal boleh, Rabiul Akhir boleh, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, terpulanglah. Jangan hanya fokus Zulhijjah. Bila fokus hanya satu masa, nanti jadi sesat. Ini juga tak boleh. Kerana haji juga diikat dengan waktu. Ada ibadah yang tidak diikat dengan waktu, diikat dengan waktu tapi tidak diikat dengan tempat. Seperti solat. Solat jadi masuk waktu. Nak sembahyang di Setiawangsa boleh, nak sembahyang di Shah Alam boleh, nak sembahyang di Bangkok boleh, nak sembahyang di London, di US pun boleh. Janji masuk waktu. Tetapi haji tak boleh. Haji diikat dengan tempat. Sebab itu dahulu ada satu, mungkin masih ada lagi sakibaki, ajaran yang dikenali sebagai ajaran taslim di Pulau Pinang, yang mana mereka ini mempromosikan perkara itu hanya pakai niat saja. Memang niat itu penting, ya kan? Salah satu rukun solat adalah niat. Tapi bukan niat saja. Ada berdirinya, ada takbirnya, ada baca Fatihahnya, ada rokok, ada sujud. Tapi ajaran taslim tak, niat je. Tapi yang hampirnya dia orang ni, bab solat mau niat, bab makan belasah juga. Kita bagi pinggan kosong suruh niat, dah selesai. Tak mau dia. Bab makan dia nak betul-betul. Bab sembahyang niat saja, rukun qauli, rukun fi'li dia buang. Ini bid'ah sayyi'ah. Kenapa? Kerana bercanggah dengan ikatan. Sembahyang tu ada dia punya tata cara, dan salah satu lagi bid'ah sayyi'ah yang dibuat oleh kumpulan ini adalah melakukan ibadah haji di Pulau Pinang. Tak boleh. Jangankan kata haji di Pulau Pinang, haji di Madinah juga bid'ah. Kerana haji ini tempatnya Kaabah, tidak boleh di tempat lain. Ada juga yang diikat dengan bilangan. Ini yang kaitan dengan soalan tadi, soalan yang kurang cerdik. Kalau
asalkan baik boleh buat, kenapa tak sembahyang subuh 4 rakaat? Sembahyang kan diikat dengan bilangan rakaat. Subuh ikatannya 2 rakaat, zuhur ikatannya 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Maka melakukan berbeza dari ikatan itu adalah bid'ah yang sayyi'ah, tak baik. Itu tak masuk dalam kaedah asal baik boleh buat. Kerana sembahyang subuh 4 rakaat itu tak baik. Okay. Kecuali sama juga syarak yang membenarkan. Misalnya solat yang 4 rakaat bagi orang musafir boleh dikurangkan dengan sengaja menjadi 2, namanya solat qasar. Jamak yang combine tu. Qasar yang kurangkan rakaat 4 jadi 2. 3 jadi 2 tak boleh, 2 jadi 1 pun tak ada. Okay. Ataupun dengan cara tertentu ya. Misalnya cara solat kita itu rokok dahulu, kemudian iktidal, kemudian sujud. Tak boleh kita ubah sujud dululah. Sujud dulu, nanti bangkit daripada sujud baru kita rokok. Tak boleh. Kerana itu bukan cara dia. Tawaf juga ada arah dia kan. Tak boleh kita terbalik lah. Kita kata susahlah, sesak orang, kita lawan arus lah. Tak boleh. Kemudian keadaan tertentu. Misalnya solat diikat dengan keadaan suci dari hadas. Kalau kita solat tak suci dari hadas, solat tidak sah. Demikian juga misalnya keadaannya menutup aurat, keadaannya menghadap kiblat, maka keadaan itu mesti dipenuhi. Kecuali kalau memang terhalang, tidak mampu. Baik. Berbeza dengan ibadah jenis yang kedua, ibadah juga, tetapi tidak terikat. Ibadah ghairu muqayyadah. Tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat, tidak terikat dengan bilangan, tidak terikat dengan cara dan keadaan tertentu. Contoh ibadah jenis yang kedua ini, zikir, selawat, doa, baca Quran. Ini semua ibadah. Bahkan dalam hadis, Nabi SAW dengan jelas mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa, ia adalah sejenis ibadah. Jadi, ibadah memang ibadah. Cuma beza dengan jenis yang pertama, dia ada kelonggaran. Maka menyempitkan apa yang agama luaskan itulah bid'ah. Contohnya, nak zikir bila? Itu pula bila-bila yang sesuai. Kecuali zikir itu sendiri diikat dengan masa misalnya. Ya, ada zikir bila ditimpa musibah. Ya, ada zikir bila lepas solat. Itu kita raikanlah waktunya. Itu pun tidaklah sampai berdosa misalnya. Zikir lepas solat kita tak sempat, ya, kita sakit perut ke apa ke, ya, lepas solat tak sempat zikir. Lepas selesai dah kat tandas, kita pun keluar, ambil wuduk, baru kita zikir. Boleh. Tidak terikat dengan tempat. Nak berzikir di mana? Secara umumnya di mana-mana boleh. Di rumah boleh, di masjid boleh, di surau boleh, dalam kereta boleh, sambil jogging pun nak berzikir, boleh. Daripada jogging sihat tubuh badan sahaja, sambil jogging itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya boleh. Mana dalil? Dalil suruh berzikirlah. Dalil zikir sambil jogging ya memang tak ada lah secara khusus. Cuma zikir ni boleh dilakukan di mana-mana tempat secara umum lah. Janganlah berzikir dalam tandas pula. Itu tidak disyariatkan zikir dalam tempat yang kotor macam itu. Tapi secara umum di mana-mana boleh zikir. Nak zikir banyak mana secara umum ikut kemampuan. Ada orang mampu zikir la ilaha illallah 100 kali, ada orang mampu zikir la ilaha illallah 500 kali, ada orang mampu zikir la ilaha illallah sampai 1000 kali misalnya. Ikut kemampuan. Kecuali kalau memang zikir itu disebut oleh Nabi SAW bilangannya, maka kita usahakan untuk memenuhi bilangan tersebut. Misalnya lepas sembahyang subuh, Nabi SAW memberitahu orang yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Diberikan 10 kebaikan, dihapuskan 10 kejahatan, dinaikkan 10 darajah, dan dijadikan perisai dari syaitan. Jadi yang tu kita raikanlah, jangan buat 5, jangan buat 3, ya, buat 10. Habis kalau tak buat 10, tak adalah berdosa. Cuma tak cantik lah.
Sebab kita bimbang tak dapat fadilat yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas sembahyang subuh sama, lepas sembahyang maghrib juga sama. Itulah. Takut tak dapat fadilat tu. Tapi taklah berdosa. Tak berdosa. Tapi ibaratnya yang diberi oleh almarhum Tuan Guru Syekh Fahmi Zamzam, rahimahullah, ibarat kunci. Kan kita nak buka fadilat dapat apa yang dijanjikan tu, mata kunci tu kan kalau kurang tak boleh buka, kalau lebih pun tak boleh buka. Kita bimbang sebab Nabi sallallahu sebut 10. Kalau yang zikir umum terpulanglah, nak 20, nak 30. Ini zikir yang Nabi sallallahu dah sebut bilangan dan kaitkan dengan sesuatu fadilat, itu kita usahakan untuk ikut bilangan tu. Kalau Tuan Guru Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizahullah, beliau memberi contoh zikir yang Allahumma ajirni minan nar, itu juga lepas sembahyang subuh dan lepas sembahyang maghrib. Berapa kali? 7 kali. Kalau lepas sembahyang subuh ditakdirkan meninggal dunia siang hari itu, tak masuk neraka. Kalau sebut lepas sembahyang maghrib ditakdirkan meninggal dunia malam tu juga tak masuk neraka. Kalau kita tanya, tuan-tuan nak meninggal bila? Ya, ada 2 pilihan je, siang atau malam. Kalau meninggal siang tak masuk neraka, meninggal malam tak masuk neraka, asbab Allah majini minan nar 7 kali, rugilah kalau tak sebut. Jadi kata Tuan Guru Syekh Nuruddin, kalau katalah kita sebut 3 kali, dia tak berdosa. Tapi kot-kotlah kalau dengan sebut 3 kali itu Allah tutup 3 pintu neraka, buka lagi 4 kan tak selesa lah. Kena 4 masih tunggu lagi. Tapi kalau nak kata sampai berdosa, tak sebut langsung pun tak berdosa. Jangan kata 3 kali, sekali pun tak sebut Allahumma ajirni minan nar, tak berdosa kerana hukumnya sunat. Tapi dari segi fadilat tu kita bimbang tak dapat ya, fadilat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tapi zikir-zikir yang lain itu terpulang. Lagi banyak kita berzikir, lagi bagus secara umum. Tapi janganlah sampai melebihi had. Kan ada orang kata gila isim. Gila isim tu bahasa Arab, maknanya nama. Jadi dia berzikir mungkin tak ada panduan dari guru, jadi disebut nama-nama Allah, ya Qahhar, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Jabbar sampai 5,000 kali misalnya. Tak tahan. Tak sesuai dengan kemampuan dia. Sebab itu orang yang nak berzikir khusus biasanya dia ada guru, ada syekh mursyid yang bagi tahu kamu zikir berapa. Sebab syekh yang mursyid ni biasanya dia boleh tengok satu orang tu kemampuan dia tu macam mana. Jadi tak sesuai misalnya baru bertaubat, baru nak hijrah, sudah disuruh zikir sampai 5,000, nanti dia give up. Tapi mungkin dia kata kamu istighfar lah 100 kali misalnya. Itu mungkin dia mampu. Satu sembahyang 20 kali istighfar, 5 kali sembahyang dah 100 kali. Dah nampak bagus, orang ni dah makin mantap, dah makin istiqamah, mungkin ditambah lagi. Jadi itu bahaya juga ya kalau zikir yang khusus itu dilakukan melebihi had. Bukan masalah zikirnya tu, masalah orang tu barangkali lemah untuk melakukan zikir yang terlampau banyak. Tapi secara umum, zikir yang umum tu tidak ditetapkan bilangan. So nak zikir sikit boleh, nak zikir banyak juga boleh. Cara tak ditetapkan. Nak berzikir sambil berdiri boleh, nak berzikir sambil duduk bagus, nak berzikir sambil baring tidak ada larangan. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya Allah puji semua yang berzikir Allah Taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, semua Allah puji. Cuma ada satu lagi perkiraan, pertimbangan, iaitu uruf, kebiasaan masyarakat. Jadi kita ni secara umum, walaupun benda tu tak haram, tapi kita elakkan daripada melakukan satu perkara yang masyarakat tak biasa. Kenapa? Kerana manusia ni dia akan jadi rasa pelik dan rasa tak sedap dengan benda yang dia tak biasa, walaupun benda tu tak salah. Contohlah katalah imam tadi lepas sembahyang subuh terus baring, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan makmum apa imam ni kan, letih sangat ke, buat tabiat ke apa, Padahal kalau kat rumah kan tak ada masalah.
Kita balik kerja penat baring, sambil baring kita subhanallah, 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 tak ada masalah. Tapi kat surau tu biar kebiasaannya orang tak buat. Zikir berbaring tu orang tak buat. Sama juga zikir berdiri. Zikir berdiri boleh. Ada orang bila dapat orang zikir berdiri, dia kata ini ajaran sesat ya. Ambil mana ajaran sesat? Quran puji. Cuma kalau di situ tak biasa orang zikir berdiri, jangan buat di tempat orang yang tak biasa tu, nanti jadi kecoh. Itu saja. Dari segi hukum tak ada masalah. Keadaan. Zikir dalam keadaan suci dari hadas, bagus. Tak suci dari hadas, boleh zikir. Kan bahkan kita kata orang perempuan pun kan dia kalau haid dia tak boleh baca Quran. Tapi kalau ayat Quran tu atas nama zikir boleh. Dia dapat berita saudara dia meninggal dunia, dia haid. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu ayat Quran. Tapi dia sebut bukan nak baca Quran. Dia sebut sebagai zikir. Itu boleh. Jadi dalam keadaan suci daripada hadas boleh, tak suci daripada hadas tidak dilarang. Zikir dalam keadaan menghadap kiblat, okey. Tak menghadap kiblat juga tak ada larangan. Maksudnya? Contoh. Tadi Ustaz ada zikir tu ada yang Al-Quran, ada yang tak. Kalau kata masa jogging tu, zikir yang Al-Quran itu dibenarkan. Kalau baca Quran pun boleh. Kita ni misalnya orang yang sibuk, tapi kita tak nak lupakan hafalan kita. Yang ada masa lapang, masa kita jogging, kan boleh baca Quran. Sambil jogging bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi, takut tercungap-cungap je lah. Tapi dari segi hukum, boleh ya baca Quran. Bukan baca Quran mesti duduk. Berdiri boleh baca Quran. Baring boleh baca Quran. Bergerak boleh baca Quran. Apatah sangat kalau kita zikir di tengah-tengah jogging, kawan kita cakap, ingat tak ni apa? Dah meninggal dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambil jogging. Ya boleh. Tak ada masalah. Kemudian itu yang timbul istilah zikir menari itu nanti ada satu tajuk khusus, zikir sambil menggerakkan badan. Bukan zikir menari ronggeng, menari apa kuda kepang dan sebagainya, bukan. Actually yang diistilahkan zikir menari adalah berzikir dalam keadaan menggerakkan badan. Kalau duduk tak nampak macam menari. Tapi cuba kalau berdiri, kita zikir itu sambil gerakkan badan kan nampak macam menari. Itu dibolehkan, tak ada masalah. Bahkan itu diamalkan sejak daripada zaman sahabat. Kalau kita buka kisah-kisah sahabat, kanu yatamayaluna fi zikri. Sahabat-sahabat sedang berzikir itu, badan mereka itu bergerak-gerak. Bergerak macam mana? Bergerak seperti ranting-ranting pokok yang ditiup pada angin pada musim angin yang kencang. Macam mana? Jadi tak ada masalah. Cuma kita tak biasa tengok, kita terus kata ini ajaran sesat. Tapi kalau misalnya memang betul-betul menari itu dia memang menari dan dia campur dengan zikir, campur laki perempuan misalnya, itu memang tak boleh. Turki banyak yang macam itu. Tapi yang tu dia tak ada macam pencampuran laki perempuan dan sebagainya. Biasa yang kononnya zikir menari yang campur-campur ni itu adalah ajaran sesat. Kalau yang betul-betul tasawuf biasanya dia laki sama laki lah, zikir perempuan sama perempuan. Dia tidak akan campur aduk. Ataupun kalau dalam satu bangunan dia asing lah, perempuan sebelah lain, lelaki sebelah lain. Macam kita solat juga kan, boleh solat lelaki perempuan, tapi tak, perempuan ada tempat dia, lelaki tempat dia. Kalau ajaran liberal tak, ajaran liberal dia satu perempuan dan lelaki satu saf saja. Bahkan perempuan jadi imam lelaki pun liberal tak ada masalah. Kita tak, bagi kita itu bid'ah yang sayyi'ah. Kerana bercanggah dengan ketetapan. Macam ini tidak ditetapkan. Sama juga selawat ya. Sebab itu kita tak faham kenapa orang bising-bising tentang selawat selang tarawih. Kerana selawat ni kan disuruh tak ditetapkan masa. Jadi kamu nak selawat sebelum tarawih boleh, tengah-tengah break solat tarawih boleh selawat, lepas solat tarawih juga boleh selawat. Cuma tunggu makanan sampai kat kedai pun boleh selawat, sambil memandu jam teruk boleh selawat. Jadi selawat ni tak ditetapkan masa. Kenapa nak kecoh selawat selang tarawih? Oh, kerana mereka khususkan. Mana ada khususkan? Khususkan ni kalau orang tu kata
selang tarawih hanya boleh selawat, tak boleh buat benda lain. Itulah tak betul lah. Tak ada dalil. Atau dia kata kalau nak selawat hanya boleh selawat selang tarawih, waktu lain tak boleh selawat. Itu maknanya khususkan. Itu memang tak boleh lah, tak ada dalil. Tapi kalau membiasakan diri selawat selang tarawih, apa masalah? Membiasakan perkara yang tidak ditetapkan masa, tak ada masalah. Ada orang misalnya pagi-pagi dia biasakan selawat 1000 kali. Dia tak perlu dalil khusus. Kerana selawat bilangan tidak ditetapkan, masa tidak ditetapkan. Apa yang dia lakukan adalah membiasakan diri. Sebab membiasakan diri ini membantu orang itu istiqamah. Kita tengok duha sudah, duha. Duha kalau kita waktu tertentu kita solat, waktu tertentu kita solat, insya-Allah kita istiqamah. Tapi kalau kejap pukul 8, kejap pukul 9, besok pukul 10, lusa tak solat, dia akan jadi macam itu. Jadi kita biasakan tu bagus. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah yang paling berkekalan, walaupun sedikit. Jadi membiasakan pada waktu tertentu itu membantukan kita itu istiqamah. Bilangan terpulang, selawat banyak lagi baik. Cara selawat sambil berjalan boleh, berdiri boleh, duduk boleh, memandu boleh. Selawat dalam keadaan suci daripada hadas, bagus. Selawat dalam keadaan tak ada wuduk boleh tak? Ya boleh, tak ada masalah. Bahkan orang haid boleh amalkan selawat. Kalau baca Quran kan orang haid tak boleh. Tapi kalau selawat boleh. Jadi orang yang dalam keadaan haid, kalau dia tak nak jiwa dia tu jauh daripada zikrullah, amalkan selawat, amalkan zikir-zikir yang bukan ayat Quran. Tapi kalau setakat zikir macam kita sebut tadi, hatta dari ayat Quran juga diberi pengecualian. Apa lagi? Doa sama juga. So kenapa nak kecoh doa awal tahun, doa akhir tahun? Awal tahun boleh doa, akhir tahun boleh doa, sepanjang tahun boleh doa. Ya. Cuma kalau dia kata ini doa macam ini, Nabi SAW yang ajar, itu kita nak tahu dalil lah. Sebab dia nisbah kepada Nabi. Tapi kalau sekadar dia membiasakan membaca doa di akhir tahun dan di awal tahun, dan doa pun sesuai kan. Akhir tahun minta Allah ampunkan dosa-dosa tahun yang lepas, awal tahun minta Allah lindungi daripada dosa dan juga daripada tipu daya syaitan. Atau doa lain boleh. Dan ia kias salah satu sumber hukum kepada doa yang dibaca oleh para sahabat, diajar oleh Nabi SAW ketika masuk bulan baru. Jadi Nabi SAW pernah ajar doa yang dibaca masa masuk bulan baru. Jadi awal tahun kan bulan baru juga. Jadi masuk satu fasa baru dalam kehidupan, tak ada masalah berdoa. Orang berdoa bila masuk kerja misalnya, first time masuk kerja doa. Tak perlu dalil khusus. Kerana doa ni ibadah yang tidak diikat. Boleh berdoa pada bila-bila masa, di mana-mana tempat, nak doa banyak mana, nak doa dalam keadaan suci daripada hadas, tak suci daripada hadas, menghadap kiblat, tak menghadap kiblat, itu semua dibenarkan. Demikian juga baca Al-Quran secara umum, tidak diikat. Adalah ikatan dia, misal orang haid tak boleh baca itu. Tapi secara umum, nak baca Quran bila, nak baca Quran banyak mana, ya, boleh. Baca Quran sambil berdiri, baca Quran sambil duduk, boleh. Baik. Jadi ini kefahaman awal yang kita ambil daripada masalah pembahagian baca Al-Quran ini. Nanti akan timbul soalan, boleh tak mengurangkan atau menambahkan pada ibadah? Kita tambah boleh atau tidak? Atau kita kurangkan? Nanti akan ada perincian, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Baik, ada apa soalan? Sebelum kita tutup. Baik, kalau tak ada kita cukupkan setakat ini dulu. InsyaAllah kita berjumpa pada bulan hadapan dalam bab yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Datuk kalau nak tanda muka surat 52 next muka surat 52 insya-Allah.